Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan mempelajari dan memahami siapakah Nabi dan siapakah Rasul yang diutuskan Allah kepada kita. Apa tujuan mereka diutuskan di muka bumi ini dari Nabi Adam AS lagi? Apakah maksud ulul azmi? Dan siapakah 25 Rasul yang perlu kita tahu? Seperti mana yang kita tahu, beriman kepada Rasul adalah rukun iman yang keempat. Untuk mengetahui selanjutnya, jom kita lihat video ini. Nabi ialah seorang lelaki yang dikurniakan wahyu untuk diamalkan dan tidak diperintah menyampaikannya kepada orang lain. Bermaksud, apabila Nabi mendapat wahyu daripada Allah, wahyu tersebut hanya digunakan untuk diri sendiri. Manakala Rasul ialah seorang lelaki yang dikurniakan wahyu untuk diamalkan dan diperintah untuk menyampaikannya kepada orang lain. Bermaksud, apabila Rasul mendapat wahyu daripada Allah, wahyu tersebut digunakan untuk sendiri dan wahyu tersebut hendaklah disampaikan kepada orang lain. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 136, "Wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasul-Nya." Seterusnya, kita akan memahami apakah sebenarnya peranan Rasul kepada kita. Yang pertama, menyampaikan wahyu Allah. Wahyu disampaikan kepada umatnya adalah dijadikan untuk panduan hidup yang lebih sejahtera. Sebagai contoh, wahyu Allah yang disampaikan kepada umatnya ialah Kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam, Kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam, Kitab Injil kepada Nabi Isa alaihi salam, dan yang terakhir sekali Kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, membimbing manusia dan jin supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh lihat bagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam menjadi pemimpin kepada semua manusia, jin dan haiwan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, menjelaskan cara hidup yang diredai Allah. Bagi memastikan kehidupan manusia diredai, para rasul jualah yang akan membimbing manusia dan memastikan kehidupan manusia tidak akan sesat. Keempat, mendidik manusia berakhlak mulia. Para rasul jualah yang membimbing manusia supaya menjadi manusia yang berakhlak mulia dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelima,
mengajarkan cara beribadah yang sempurna. Seperti mana contoh yang kita tahu, Nabi Muhammad SAW yang mengajar kita bagaimana untuk mendapatkan solat yang sempurna. Keenam, menjadi contoh teladan kepada manusia. Para rasul jugalah yang akan menjadi contoh terbaik dari segi akhlaknya bagi diikuti oleh semua manusia. Seterusnya, kita akan mempelajari dan memahami apakah kepentingan manusia beriman kepada Rasul. Meyakini dan menyayangi Nabi dan Rasul sebagai utusan Allah. Melaksanakan ajaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Sentiasa berakhlak mulia. Meneruskan dakwah Nabi dan Rasul. Yakin dan bersungguh-sungguh melakukan ibadat. Seterusnya, kita akan memahami bagaimana manusia membuktikan keimanan kepada Rasul. Kita hendaklah sentiasa mengamalkan ajaran Rasulullah SAW dengan cara melaksanakan setiap perintah Allah serta menjauhi dosa dan maksiat. Hendaklah sentiasa menghayati sirah kehidupan Nabi dan Rasul supaya kita dapat mendalami sirah kehidupan Rasul sebagai sumber rujukan. Mencontohi peribadi Rasulullah SAW dengan cara tekun dan cekal menuntut ilmu dan bersabar dalam setiap ujian. Kita hendaklah mencintai Rasulullah SAW dengan cara mengamal ajaran dan sunnah Rasulullah serta sentiasa berselawat ke atasnya. Menjaga masa adalah amat penting supaya tidak membuang masa dengan perkara maksiat. Yang terakhir, berdakwahlah kepada orang lain dengan cara mengajak rakan-rakan untuk melakukan sunnah Rasulullah SAW. Refleksi pelajaran hari ini. Kita hendaklah beriman kepada semua Nabi sebagai utusan Allah yang diutuskan sebagai pembimbing kepada semua umat manusia, terutamanya kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Banyakkan berselawat ke atasnya, moga diberikan syafaat kepada kita pada hari akhirat kelak. Moga pelajaran hari ini dapat membantu kita menjadi insan yang lebih baik pada masa akan datang. Latihan pengukuhan. Jawab semua soalan di bawah. 1. Apakah perbezaan Nabi dan Rasul? 2. Kenapa kita perlu beriman kepada Nabi dan Rasul? 3. Kenapa Nabi Ibrahim AS digelar sebagai Ulul Azmi? 4. Apakah bentuk syafaat Nabi Muhammad SAW kepada umatnya? Semua jawapan hendaklah diserahkan kepada ustaz ataupun ustazah anda seperti masa yang telah ditetapkan. Moga dengan latihan ini dapat mengukuhkan lagi pembelajaran pada hari ini. Terima kasih di atas tontonan daripada YouTube channel The Sweety Khalif. Jangan lupa untuk tekan like, subscribe dan share bagi manfaat kepada semua yang lain. Moga kita akan berjumpa lagi di video akan datang.